أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pelajar mu'allaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana antara nikmat tersebut yang sepatutnya kita paling syukuri iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Mudah-mudahan dua nikmat terbesar ini kita ada dalam kita, Allah izinkan untuk berada dalam kita hingga ke akhir usia kita, dan mudah-mudahan dengan sebab demikian kita dapat rahmat Allah dan seterusnya dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai ahli syurga, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam musim perintah kawalan pergerakan ini, yang mana tambah lagi dengan bersyarat dicampur pula dengan suatu bonus untuk orang Islam, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan yang Allah bagi izin kita nikmati pada hari ini, insya-Allah kita azam, kita dah buat yang terbaik sepanjang hidup kita di muka bumi ini, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan kita, yang mana saya baca buku teks mu'allaf untuk tahap yang kedua, yang mana buku ini dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor dan juga bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor, buku teks Tauhid untuk tahap yang kedua. Seperti yang siri sebelum ini, buku ini adalah menggunakan ayat-ayat yang mudah dan ringkas sahaja untuk kefahaman dan juga kemudah belajar, untuk mudahnya belajar untuk para mu'allaf, juga untuk mudah guru-guru yang mengajar mu'allaf tersebut memberikan penerangan dan pemahaman kepada mu'allaf. Buku ini untuk pelajar-pelajar kelas Fardu Ain Mu'allaf adalah percuma sahaja, mungkin akan diberikan. Buku ini diagihkan jika masuk sebagai pelajar kelas Mu'allaf. Kita dah baca untuk tajuk yang pertama, beriman kepada Allah. Kita baca untuk tajuk yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang pertama, siapakah itu malaikat? Siapakah itu malaikat? Malaikat ini adalah, kalau dalam Englishnya, angel. Malaikat dalam bahasa Arab, dimelayukan jadi malaikat, Englishnya adalah angel. Malaikat ialah makhluk Allah yang dijadikan daripada nur, iaitu cahaya. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tiada keturunan, mereka tiada jantina, bukan lelaki, bukan perempuan, sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Maknanya sebab itu bila orang baik ni kita akan sebut baiknya seperti malaikat, maknanya dia sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Tiada pun kekuatan ataupun tiada pun keinginan untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan juga malaikat ini adalah imannya tidak akan berkurang. Sentiasa imannya sentiasa naik ke atas. Okey. Nanti bila dah baca nanti kita cerita berkenaan dengan siapakah iman berkurang, bertambah berkurang, siapakah iman bertambah, siapakah iman memang tak ada iman. Insya-Allah selepas ini. Di manakah dalil dia?
Dalil dia daripada riwayat Muslim, an Aisyah, daripada Aisyah. Aisyah ini adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, dijadikan malaikat itu daripada cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar, dan dijadikan jin itu daripada nyalaan api. Diciptakan jin itu daripada nyalaan api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, manakala Allah menciptakan Adam alaihi salam daripada sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya kepada kamu. Hadis riwayat Muslim. Apakah ciri-ciri Nabi diciptaan untuk Nabi Adam itu kita dah cerita dah sebelum ini daripada tanah. Macam mana proses dia, kemenjadian dia macam mana, daripada air mani yang itik tak ayam tak patuk, itik tak sudu, kemudian jadi seketul darah, kemudian seketul daging, kemudian jadi janin, kemudian keluar daripada perut ibunya menjadi bayi, kemudian besar jadi kanak-kanak, kemudian remaja, belia, kemudian dewasa, kemudian orang tua, kemudian ada yang manusia ini ada yang tak sampai kepada tua, sudah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak sempat usia kanak-kanak, dah jemput Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang tak sempat keluar sebagai bayi pun Allah Subhanahu Wa Taala jemput. Itu semua urusan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab manusia lah kita dah bicara sebenarnya ini. Ini untuk masa ini, sekarang ini, siri ini berkenaan dengan malaikat. Ya, ini ciptaan Allah. 3. Pertamanya kita manusia, itu anak-anak Nabi Adam AS, iaitu daripada tanah. Yang keduanya adalah jin. Jin daripada nyalaan api. Yang seterusnya adalah malaikat Allah SWT, jadikan daripada cahaya. Berapakah bilangan malaikat yang wajib diketahui? Soalan yang kedua, berapakah malaikat yang wajib diketahui? Malaikat mempunyai bilangan yang sangat ramai, tidak dapat dihitung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui jumlahnya. Dalam Al-Quran ada menyebut jumlah-jumlah, tapi itu disebutkan oleh ahli tafsir bahawa jumlah itu untuk kat situ sahaja, bukan secara umum. Bukan jumlah semua yang bukan. Maknanya jumlahnya tak terhitung, hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Biasa disebut wallahu a'lamu bis-shawab. Apa jua yang kita tak tahu, tiada masalah untuk sebut saya tak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akan tetapi daripada jumlah yang kita tak tahu itu ada 10 nama malaikat yang wajib untuk kita tahu. Dia sama juga dalam keadaan menyebut sifat sebagainya. Sebenarnya kita sebut siri sebenarnya sifat, nama Allah sebagainya. Kita kena tentukan jumlah juga, barulah boleh belajar, barulah boleh kita hafal, kita tahu dan sebagainya. Kalau kita suruh menyebutkan infinity, malaikat infinity. Okay? Dan saya akan kita manusia ni, itulah fitrah kita. Besok 10 malaikat je, 10 malaikat untuk kita ketahui. Kita tahu berkenaan malaikat tersebut, nama tersebut. Bukan jumpa takkan. Itu rezeki masing-masing. Ia mengetahui nama-nama malaikat dan tugasan mereka. 10 malaikat yang wajib diketahui bermula dengan Jibril alaihissalam, kemudiannya Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. 10 malaikat, saya ulangi balik, iaitu Jibril, Mikail, Israel, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. 10 malaikat yang wajib untuk kita sebagai Muslim mengetahuinya.
Yang mana daripada nama-nama malaikat ini ada yang meletakkan nama kepada anak-anak mereka, seperti mana Jibril, Mikail, Israel tak pernah jumpa lagi lah. Israfil ada, saya pernah jumpa ayahanda ataupun wali kepada pengantin perempuan yang saya nikahkan, Tuan Haji Israfil Mukhtar. Kemudian Munkar tak adalah, Nakir pun tak ada. Ridwan biasa kita jumpa dalam pelajar mu'alaf saya pun ada satu nama Ridwan, kami panggil dia sebagai Tai Long. Dah lama dah Islam, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi seorang muslim yang baik. Malik pun biasa kita jumpa, tapi Malik ini biasa disanakan Abdul Malik, biasalah kebiasaan itu bab nama. Rokib pun kita bisa jumpa, Atik pun ada kadang jumpa juga dan sebagainya. Maknanya nama-nama malaikat ni kadang juga menjadi nama kepada anak-anak kita. Yang ketiganya, soalan yang ketiga untuk tajuk beriman kepada malaikat, iaitu senaraikan nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugasan mereka. Nama dia satu, lepas tu tugasan dia. Okey. Yang mana juga dalam buku ni cerita tak disebutkan bahawa nanti ada satu lagi topik lain, kenapakah Allah ciptakan malaikat, sedangkan disebutkan Allah Maha berkuasa. Bila malaikat menjalankan yang di atas sebut nanti tugas-tugasnya, maknanya Allah ini tak berkuasa. Nanti diceritakan pada soalan-soalan yang seterusnya, insya-Allah. Okey, nama-nama malaikat dan tugasan mereka. Pertamanya malaikat Jibril, kalau Englishnya Gabriel, ini yang saya tahulah. Okey, Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya. Maknanya yang menyampaikan wahyu malaikat Jibril. Contohnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda, diturunkan secara berperingkat. Okey, daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalilnya kat mana? Dalilnya adalah daripada surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi peringatan kepada umat manusia. Jibril turunkan wahyu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tersebutlah dijadikan sebagai dasar panduan kepada kita sebagai seorang muslim. Yang keduanya adalah malaikat Mikail, mengawal kehidupan di muka bumi dengan menurunkan hujan dan rezeki. Tugasan malaikat Mikail ini mengawal kehidupan di muka bumi dengan menurunkan hujan dan rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Dan kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman, buah-buahan dan biji-bijian yang dituai. Surah Qaf ayat yang ke-9. Itu perantaraannya. Okay. Malaikat Mikail yang mengawal kehidupan di muka bumi dengan menurunkan hujan dan juga rezeki. Malaikat yang ketiga dengan tugasannya itu Israel, mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa di alam ini. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Ada orang menyebut bahawa nama ni tak ada, tapi disebut malaikat maut. Tak apalah. Kita biasa dengan malaikat Israel mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa dalam alam ini.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika sampai ajal kamu. Kemudiannya kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Ini katanya namanya malaikat maut. Yang kita duk baca Quran Bani Israel itu bukan Israel, itu Bani Israel yang ada orang Yahudi di Palestin. Bani Israel ini untuk Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, Ishak dan sebagainya. Itu malaikat Israel. Maknanya ayat ini, surah As-Sajdah ini nak beritahu kepada kita sampainya ajal kita. Tak kiralah kita berada di mana sekalipun, di rumah cermin ke, di rumah batu yang tak ada tingkap dan tak ada pintu sebagainya ke, bila sampai ajal kita, maka akan dicabut nyawa kita, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat, ikut masa yang telah pun ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, biasa dalam talqin pun saya sebut, mudah-mudahan nasihat kepada selepas bila selesai majlis pengemumian tersebut, biasa nasihat, doakanlah kita mati, Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita di tempat yang baik, suasana yang baik, masa yang baik dan sebagainya, insya-Allah husnul khatimah, insya-Allah. Yang keempatnya, malaikat yang keempat dengan tugasannya malaikat Israfil, meniupkan sangkakala untuk menunjukkan berlaku hari kiamat dan berlaku kebangkitan semula semua makhluk. Maknanya malaikat Israfil ini adalah tugasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia adalah bila nak berlaku kiamat, maka dia akan meniupkan sangkakala untuk memusnahkan seluruh alam ini. Dan kemudiannya tiupan kedua untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah pun mati, bangkit semula untuk dihisap, diadili di padang mahsyar. Itu tugasan malaikat Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit yang ada di bumi secara mendadak, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Yang mana masa inilah, masa dibangkitkan semula inilah dalam Quran menyebut, siapakah yang bangkitkan aku daripada tidur. Aku ada pula macam orang Islam menyebut, Muslim yang beriman sebut, oh inilah masanya yang dinyanyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sabar-sabar nak tunaikan janji Allah Subhanahu wa taala, dapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sebagai muslim, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan di alam sana dengan sentiasa buat kebaikan di dunia ini. Tak mampu buat baik, jangan halang orang lain buat baik, insya-Allah. Kemudiannya malaikat yang kelima dan tugasannya iaitu malaikat Raqib. Biasa Raqib ini digandingkan dengan Atid, tapi berbeza tugasannya. Itu malaikat Raqib dengan B, Raqib dengan Q, Raqib, R-A-Q-I-B, Raqib, mencatat segala amal kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia dengan tanpa tertinggal walau sebesar zarah kecil pun tetap ditulis. Sebab itu dikatakan bahawa kalau kamu rasa orang tak nampak, tapi
kamu jangan sesekali terlupa bahawa sentiasa ada buku catatan untuk kamu. Buat baik pun orang ditulis, buat jahat apatah lagi lah. Itu okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kiraman katibin, surah Al-Infitar, Al-Infitar ayat 11. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, lalu ditugaskan menulis amalan-amalan kamu. Itu malaikat raqib. Menulis amalan baik. Manakala malaikat yang keenam, geng, atau kita sebut kepada nama yang digandingkan dengan raqib, iaitu atid. Atid ni apa pula? Atid ini mencatat segala keburukan. Tadi raqib kebaikan, atid keburukan atau kejahatan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Atid dengan T. Kita anak-anak masih sebut bab nama tadi, nama-nama malaikat tadi, kita jarang, biasa kita atiqullah, the Q. Ni atid dengan D. Malaikat atid mencatat segala keburukan dan kejahatan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan satu lagi duduk di sebelah kirinya, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa sedia mencatatnya. Maknanya contohnya kita sekarang ni yang mendengar bacaan buku saya ini pun, saya pun dan sebagainya, ketahuilah bahawa ada malaikat sebelah kiri dan kanan mencatat apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita buat, kata, sebut dan sebagainya. Kemudiannya malaikat yang ketujuh dan ke-8 juga digandingkan bersama, iaitu malaikat Munkar dan Nakir, menyoal dan bertanya kepada mayat dan juga memberikan balasan mayat di alam barzakh hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Menyoal dan bertanya kepada mayat, memberikan balasan mayat di alam barzakh hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakh, gelaran dia Abu Hurairah sebab apa? Dia suka main dengan kucing. Dia letak kucing, jubah dia tu letak kucing dalam jubah tu, lalu dipanggil Nabi sebagai Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Apabila jenazah dikebumikan, jika seseorang daripada kalian dikuburkan, maka akan datang dua malaikat yang hitam dan kedua mata mereka berwarna biru. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru. Satu daripadanya bernama Munkar dan satu lagi bernama Nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Keduanya bertanya, apakah pendapatmu tentang lelaki ini ataupun jenazah ini? Fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia menjawab sebagaimana yang telah dikatakan dahulu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Juga kita boleh sebutkan daripada hadis ini juga bagaimana kita belajar daripada guru-guru kita sebelum ini,
Apabila kita mati, maka datang malaikat munkar nakir tanya, ma rabbuka, mar rabbuka, man nabiyyuka dan sebagainya. Maka itulah perkataan-perkataan tersebut, jawapan-jawapan tersebut kita pun tak tahu, saya pun tak tahu apakah soalan kat bawah, sebab kita tak pernah mati. Yang mati pun tak pernah bangkit balik beritahu jawapan dia, tak pernah. Ini cuma daripada alim ulama menyebut. Akan tapi ingatlah bahawa apa yang berlaku di alam kubur sana bergantung sepenuhnya kepada amalan kita semasa hidup. Baik amalan kita, walaupun orang tak nampak sekalipun, tapi kena ingat, yakin Allah sentiasa lihat, Allah sentiasa nampak apa yang kita lakukan. Baik pekerjaan kita di muka bumi ini, maka baiklah keputusan kita, natijah kita di alam barzakh, menunggu saat dibangkitkan untuk hari kiamat. Sebaliknya, maka sebaliknya, wallahu a'lam. Maka itu sebagai kata bagaimana juga ada Nabi sebut, hadis Nabi sebut, sebaik-baik peringatan dengan mengingati mati. Sebab bila mati ini, kat dunia kita ramai kawan, kita tinggal seorang-seorang. Kat dunia kita tinggal rumah selesa, mewah, besar sebagainya. Bila mati, kita duduk dalam liang lahat, tu je, satu je. Kita tidur kat rumah ada tilam sebagainya. Bila masuk liang lahat, tak ada tilam dah. Kita tak ada tilam muslim, tak ada tilam muslim, dibaringkan, diiringkan di atas tanah sahaja. Tak perlu nak masukkan tilam ke dan sebagainya, mahal ke dan sebagainya. Tak perlu nak letak lampu, tak perlu letak aircon dan sebagainya. Macam mana tanah begitu, begitulah apa yang diberikan kepada jenazah. Sebab itulah bila kita lihat, kemudian kita lihat kambus balik, tutup balik tanah tu, tutup dia. Maka sebab tu dikatakan sebaik-baik peringatan tengok mati. Tengok orang melihat mati, tengok orang disimpan dalam kubur sebagainya. Kat sanalah kita boleh tengok bagaimana iman kita. Kalau kita boleh berubah sepenuhnya, bertambah baik, maka alhamdulillah. Kalau sebaliknya, mudah-mudahan insya-Allah sebelum sampai saat kita sudah pun berubah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Okey, sesama lagi malaikat yang ke-9, nama-nama malaikat dan juga tugasannya. Malaikat yang ke-9, malaikat Malik, iaitu mengawal atau menjaga neraka dan penghuninya. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka menyeru ketua malaikat neraka dengan berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami sahaja kerana kami tidak tahan menderita. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Malaikat Malik, penjaga neraka. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Kemudiannya malaikat yang terakhir yang wajib untuk kita tahu, untuk kita kenal dan tahu tugasannya, iaitu malaikat Ridwan. Malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga dan melayan dengan penuh layanan mesra dan sentiasa mengucapkan salam kepada penghuni syurga. Maknanya malaikat Malik tadi menjaga neraka, malaikat Ridwan yang ke-10 ini menjaga syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Iaitu syurga Ad. Ini satu nama syurga yang mereka akan memasukinya bersama-sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh, yang terdiri daripada ibu bapa, isteri-isteri dan anak cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari semua pintu syurga sebagai penghormatan. Malaikat-malaikat itu memberi hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu disebabkan kesabaran kamu hidup di dunia ini. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ayat ini sebut kerana kesabaran kamu. Kita hidup kat dunia ini, kita hidup dengan kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak nampak pemerintah tersebut.
undang-undang daripada pemerintah ini Allah SWT adalah daripada Al-Quran dan juga hadis. Beza kita dengan sama makhluk, iaitu undang-undang jalan raya, undang-undang jenayah dan sebagainya. Kita nampak siapa pemerintah, jadi kita takut dan sebagainya, tengok undang-undang dan sebagainya. Akan tetapi undang-undang Allah SWT ini tempat ditentukan, diadilinya di akhirat. Masa tu tak boleh dah nak menyesal ke, tak boleh nak merayu, tiada dah. Maka sebab itu disebutkan dengan kesabaran kamu. Maknanya kita sabar, kita tak minum arak, kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tak merompak, kita tak membunuh sebagainya. Kita bersabar, tak nak buat perkara buruk sebab tahu itu undang-undang Allah SWT. Maka dengan sebab kesabaran tersebutlah maka kita dapat masuk, dapat rahmat Allah SWT dan seterusnya masuk syurga Allah SWT. Itu nama-nama malaikat. Daripada mana pula timbul nama-nama ini? Nama-nama ini adalah para alim ulama berijtihad. Nama-nama ini daripada kitab-kitab dan juga daripada Al-Quran sendiri. Macam tadi, Ya Malik, Malik, nama Al-Quran, dan juga daripada hadis-hadis dan juga daripada tulisan-tulisan ulama terdahulu. Okey, 10 nama malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Soalan yang keempat, kenapakah wajib percaya kepada malaikat? Okey, malaikat ini adalah satu juga perkara ghaibiyat, perkara yang gaib. Okey, kita tak nampak. Wajib percaya kepada malaikat kerana pertamanya adalah beriman kepada malaikat merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ada 6. Tolak 1 bukan tinggal 5 tapi kosong. Rukun iman mesti dipercayai sepenuhnya. 6 itu dipercayai sepenuhnya oleh kita tanpa tolak 1 ataupun 2 sekalipun. Maka percaya kepada malaikat merupakan rukun iman, maka wajib kita percaya. Yang keduanya adalah beriman kepada malaikat termasuk dalam perkara gaib, perkara yang kita tak nampak, kerana malaikat dia dapat dilihat atau diketahui oleh panca indera. Yang ketiganya adalah Allah SWT berkuasa untuk menjadikan apa-apa yang dikehendaki olehnya, walaupun tidak dapat dicapai oleh akal dan pengetahuan manusia. Kita manusia makhluk lemah, akal kita ada had limit, bukan setakat akal, nyawa pun ada had limit dia. Sampai masa dia meninggallah kita, akal juga ada had limit dia. Walaupun orang tu buat lebih umur 100 tahun sebagainya, ada yang Allah bagi akal dia limit kat situ je, maka dia kembali seperti kanak-kanak. Dhafin sumaya min ba'di quwwatin dhafan sumaya min dhafan wa syaibah. Dan surah Ar-Rum, yang Allah jadikan kita pertamanya daripada lemah kemudian kuat, daripada kuat kemudian lemah kembali, kemudian syaibah jadi nyanyuk dan sebagainya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya kena tengok baliklah, saya pun tak lupa Allah SWT Muhammad. Di masa ni ayat dia ingat, cuma kat mana surah dia kurang pasti pula, tak berani nak sebut. Surah Ar-Rum. Sebab Ar-Rum ni dalam bab berkahwin tu je. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Daripada tanda-tanda ciptaan Allah, Allah jadikan kita berpasangan. Itu. Okey. InsyaAllah nanti saya kemaskan ingat balik ingatan saya untuk bagi tahu kat mana tempat berkenaan dengan umur tersebut. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhanmu, dari Tuhannya. Minta maaf, dari Tuhannya, yakni Al-Quran. Demikian juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeza-bezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya.
Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat serta kami memohon, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Nama-nama malaikat tadi dirakamkan juga untuk mudah, biasa sebab kita ada orang belajar dengan lagu, dirakamkan juga oleh kumpulan Raihan. Nama lagunya 10 Malaikat. InsyaAllah akhir siri Beriman Malaikat ni saya belanja macam biasalah. Siri sebelum ini Beriman Allah, saya belanja sifat 20 Asma'ul Husna. Sebab sifat 20 dalam tahap pertama Asma'ul Husna ni saya dah tak ada Asma'ul Husna. Untuk malaikat ni 10 malaikat nanti insyaAllah. InsyaAllah. Kemudian soalan yang kelima, apakah keistimewaan malaikat? Setiap ciptaan Allah ada keistimewaan kelebihan masing-masing. Keistimewaan malaikat yang pertamanya adalah malaikat boleh berubah berbagai bentuk yang baik dan indah, boleh datang kepada kita sebagai manusia baik yang indah, seperti mana malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang Arab, seorang lelaki, bertanya tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan. Okey, boleh tengok pada hadis tersebut bagaimanakah kata apa perwatakan, kata apa bagaimanakah perwatakan yang malaikat disebutkan sebagai lelaki itu. Kesuaian yang kedua, malaikat ialah makhluk yang patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kesuaian yang ketiga, malaikat sentiasa beribadah, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kesuaian yang keempat, malaikat tidak mempunyai nafsu dan jauh dari keinginan melakukan dosa, yakni maksum. Itu kesuaian malaikat berbanding dengan ciptaan Allah yang lain, iaitu manusia dan juga jin. Ada 4 keistimewaannya. Yang pertama ialah boleh berubah, boleh menyerupai pelbagai bentuk yang baik dan juga indah. Kemudiannya malaikat ini seorang hamba Allah yang taat dan patuh pada perintah Allah, tak pernah mengingkari perintah Allah, tak pernah menderhaka kepada Allah. Kemudiannya yang ketiganya adalah keistimewaan malaikat ini ialah sentiasa beribadah, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala keistimewaan yang keempat, malaikat ini tidak mempunyai nafsu dan jauh dari keinginan melakukan dosa, iaitu maksum. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan buku teks kelas Fardhu Ain Mu'allaf untuk tajuk ataupun topik ataupun subjek Tauhid tahap yang kedua. Yang mana sebelum saya baca untuk soalan seterusnya, soalan yang ke-6 insya-Allah, suka untuk saya sebutkan tentang satu ayat daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-54. Dalam video sebelum ini saya dah bercerita mengenai ayat ini, dan sekarang ni alhamdulillah dah jumpa ayat dia, ayat 54 surah Ar-Rum. Ayat dia berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Okey, keadaan lemah kita boleh letakkan keadaan bayi, tak boleh nak buat apa pun, tak mampu. Kemudiannya selepas berkeadaan lemah itulah menjadikan kamu kuat, kemudian membesar menjadi remaja, belia, dewasa. Setelah itu ia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Maknanya selepas umur dewasa akan jadi orang tua, akan jadi orang yang uzur, beruban, berjalan bongkok dan sebagainya. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah jua yang maha mengetahui lagi maha kuasa.
Itulah nak sebut berkenaan dengan manusia. Itu hakikat manusia. Fitrah manusia daripada kecil, kemudian jadi dewasa, belia, remaja, dewasa, kemudian lepas tu dia akan jadi orang tua, uzur, bongkok dan sebagainya. Itulah akan berlaku turutannya fitrah sebagai seorang manusia. Beza dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu ada yang menyebutkan mereka tiada tua, tiada muda. Mereka itulah mereka bagaimana, itulah mereka malaikat, iaitu kita dah baca sebelum ini keistimewaan malaikat iaitu sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya pergi kepada soalan yang ke-6. Soalan ini saya sebut pada awal saya mula buka untuk bab beriman kepada malaikat, iaitu soalannya, mengapakah perlu ada malaikat sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa? Maknanya Allah dah maha kuasa, yang maha Tuhan yang maha kuasa, kenapakah diciptakan malaikat pula? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat ini bagi menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya. Penciptaan malaikat yang besar jumlahnya dalam keadaan tersusun dan juga terarah, penuh dengan ketaatan yang mutlak tanpa sebarang keingkaran, membuktikan keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini seperti mana keistimewaan malaikat, mereka ini akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membantah. Sebab itulah bila dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bila macam itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat sebut, boleh baca, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca tafsir tersebut, terjemahan tersebut, bagaimana malaikat orang kata apa, bukan menderhaka, tapi malaikat mempersoalkan, sedangkan Allah dah maha kuasa, Allah maha tahu, mengetahui apa yang berlaku, apa yang anak Adam akan lakukan. Sedangkan malaikat sudah pun orang kata apa, bagi ketaatan dan juga kepatuhan sepenuhnya. Tapi Allah sebut, ini yang qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jadikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut akan menjadi pemusnah kepada ciptaan kamu. Yufsidu fiha, qalu yasfiku dima, menumpahkan darah. Yasfiku dima wa nahnu nusabbihu lak, dan kami ini pula sentiasa bertasbih kepada kamu. Kita buka ayat dia, surah Al-Baqarah, awal-awal juzuk dia surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Itulah katanya di peranan malaikat, iaitu mensucikan, bertasbih, memuji dan juga mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya soalan yang ketujuh, mengapakah malaikat tidak boleh dilihat? Malaikat tidak boleh lihat, kenapa? Mereka tidak dapat dilihat oleh panca indera kerana tidak berjisim, tidak berjasad, hidup di alam yang berbeza dengan alam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, malaikat adalah makhluk yang dicipta dari unsur cahaya.
iaitu nur. Itu yang kedua, malaikat dicipta daripada cahaya. Ada juga orang jenis orang kata apa, sentiasa melihat kepada sebaliknya. Kita tengok lampu ini, kita tengok lampu itu bukan cahaya, tapi kita tengok lampu, macam cerah pula, macam cahaya matahari dan sebagainya. Benda ini ada kalau yang berminat dengan sains, mereka kajilah sebagainya. Bagi orang awam cukuplah mempercayai bahawa memang ada orang kata cahaya tidak boleh dilihat, tapi kita boleh melihat dengan adanya cahaya. Allah alam macam mana nak teori tersebut, insya-Allah. Kemudiannya yang ketiga, kenapakah malaikat tidak boleh dilihat? Yang ketiganya adalah panca indera, penglihatan manusia terhad keupayaannya dalam jarak tertentu sahaja. Contohnya kita nak lihat 2-3 km selepas ini pun kita kena pakai teropong. Bahkan kalau saya pun kalau buka spek tak nampak pun walau semeter depan ni, nampak kabur dan sebagainya. Itu adalah ketetapan ataupun kata limitation, terhadnya penglihatan manusia. Yang keempatnya adalah malaikat tidak boleh lihat tidak menafikan kewujudan malaikat. Malaikat walaupun tak boleh dilihat, tapi dia tidak menafikan kewujudan malaikat, kerana banyak perkara di dunia ini tidak dapat dilihat tetapi diyakini kewujudannya, seperti gelombang, frekuensi udara, angin. Okay. Ada orang kata benda yang tak nampak kita tidak boleh percaya. Contohnya Allah, malaikat, hari kiamat, sebagainya. Akan tapi bila berbicara tentang angin, gelombang, suara, frekuensi dan sebagainya, boleh pula. Itulah katanya salah satu daripada kebiasaan yang akan ditanya kepada orang Muslim, sebab bila percaya benda-benda yang tak nampak. Kemudiannya habis dah buku ni, sekejap je. Okay. Saya untuk malaikat ini, mudah sebutnya, untuk malaikat ini adalah kita boleh bantu nak kenal malaikat, iaitu dengan nasyid ataupun lagu. Kalau di Malaysia ini kita biasa kenal dengan lagu Raihan 10 Malaikat. InsyaAllah saya akan bagi bonus selepas video ini. Kita bagi bonus untuk video 10 Malaikat Raihan tersebut, sebab salah satu daripada cara alat bantu mengajar menggunakan lagu. Okay. Maka itulah kita dari segi kesimpulan berkenaan dengan beriman dengan malaikat ini. Walaupun malaikat ini kita tak nampak, akan tetapi kita kena yakin, kita kena percaya bahawa malaikat ada. Malaikat ada 10 yang wajib untuk kita ketahui, tapi jumlahnya adalah infinity, tidak berbilang besar jumlahnya, hanya Allah yang mengetahui. Okey. Kemudiannya malaikat ini diciptakan, malaikat ini bukan menunjukkan bukti lemahnya Allah, akan tetapi diciptakan malaikat ini nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah ini maha kuasa. Allah boleh buat sesuatu yang dia kehendaki. Malaikat unsur dia daripada cahaya. Kita nak buat imagine, nak boleh cahaya pun kita tak mampu nak buat. Tapi Allah SWT maha kuasa menciptakan malaikat daripada unsur cahaya. Itu katanya bila kita meneliti, menelusuri pada malaikat ini, dia akan boleh menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, mudah-mudahan insya-Allah pengisian berkenaan dengan beriman kepada malaikat ini mengukuhkan lagi kita dalam rukun iman kita. 6 rukun iman, tolak 1 jadi kosong, bukan jadi 5. Tolak 1 rukun iman, jadilah kosong iman kita, keluar kita daripada Islam, dan juga keluar kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka mudah-mudahan insya-Allah walaupun sesuatu tersebut kita tak dapat lihat daripada mata kita, pandangan mata kita, akan tapi jika jelas dia ada dalil, dah ada bukti dan sebagainya, maka yakinlah dan juga percayalah
dan juga berimanlah dengan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sama sekali kita meletakkan malaikat ini seperti Tuhan. Mereka tetap juga hamba kepada Tuhan, yang mana dia malaikat ini macam disebut pada awal tajuk ini, iaitu ada yang manusia, ada yang makhluk Allah. Makhluk Allah ini ada beberapa, kita dah sebut dah pada tahap utama. Makhluk Allah ini ada manusia, ada jin, ada malaikat dan sebagainya. Makhluk Allah ini ada yang imannya bertambah tidak berkurang, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang keduanya, ada makhluk Allah imannya bertambah dan mungkin juga berkurang, namanya manusia. Sebab itu manusia biasanya ada satu masa dia akan beribadah je, ada satu masa dia akan kurang sikit dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi seorang istiqamah. Di sisi Allah yang penting adalah istiqamah, bukan banyak, bukan sikit. Buat sikit tapi istiqamah lagi baik daripada buat banyak tapi sekali sahaja. Kemudiannya ada makhluk Allah yang ketiga ini, iaitu yang sentiasa bertambah dosanya, tak bertambah imannya, iaitu jin ataupun kita sebut syaitan. Syaitan juga adalah hamba Allah. Mereka juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata macam mana boleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan syaitan, masa yang sama syaitan menderhaka kepada Allah. Sebenarnya itulah sebenarnya orang kata apa, fitrah kejadian, yang mana kita selagi mana kalau kita rasa kita ini telah pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada masa lagi untuk kita berubah, untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Dan ingat bahawa hidup di dunia ini hanyalah sebagai kita buat kebun sahaja. Untuk tunai hasil dia itu di akhirat kelak, di padang mahsyar, semasa kita diperlihatkan dengan apa amalan kita di dunia dan sebagainya. Maka kalau baiklah tumbuhan kita di dunia ini, maka insya-Allah baiklah apa yang ditunjukkan kepada kita di hari kiamat nanti, baik ditunjukkan kepada kita nanti, maka dapatlah rahmat Allah untuk masuk syurganya. Sebaliknya, wa na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit kata apa, perkongsian pembacaan buku Tauhid ini berkenaan dengan beriman kepada malaikat, insyaAllah berikan kita kefahaman berkenaan dengan rukun-rukun iman, yang mana enam rukun iman ini wajib untuk kita percaya, yakini dan beriman dengannya. 10 malaikat daripada kumpulan Anasyid Raihan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua. Mari kita bersama hafal namanya: Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israel, Israfil. Semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki. Dapat rezeki, ucaplah Alhamdulillah. Malaikat Ridwan menjaga syurga, wajahnya manis berseri neraka, berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka, berdoalah kita moga tidak ke sana. Munkar Nakir menyoal di dalam kubur. Rakib Atid mencatat kebaikan kejahatan. Israel mencabut nyawa, moga kita mati dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Husnul khatimah lawan dia su'ul khatimah. Husnul khatimah kematian, pengakhiran yang baik. Su'ul khatimah pengakhiran yang buruk. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Sambil menyanyi kita hafal namanya. 10 malaikat, mari hafal namanya. Jibril, Mikail, ada orang kata baca Jibril, ada yang kata baca Jibril. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir.
Raqib, Atid, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat. Mari hafal namanya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Apa dah maaf ada salah dan silap sepanjang saya bentangkan beriman kepada malaikat ini. InsyaAllah ada pula kita bersua lagi untuk rukun iman yang ketiga, insyaAllah. Allah Ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki, dapat rezeki ucaplah alhamdulillah. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Ridwan menjaga syurga, wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka, berdoalah kita moga tidak ke sana. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Munkar dan Nakir berdoa di dalam kubur. Raqib dan Atid catat kebaikan dan kejahatan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Israel pula mencabut nyawa, moga kita mati dalam husnul khatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga